So satu yang biasa kalau saya keluar dengan dia dan dia ada kawan-kawan semua ni, ialah most probably mungkin sebab dia paling senior, dia akan belanja makan lah. Tapi the way dia belanja makan tu bukan sebab dia nak tunjuk dia ada duit, tapi nak tunjukkan bahawa dia ni jaga orang. Benda tu yang saya nampak dia ada pada dia yang kita ada pada ramai orang lah. Dan kami pun dalam keluarga pun bila kayak saya waktu tu belajar ke apa semua tu, memang banyak bantu. Dan dia tak reluctant lah, walaupun saya tahu ketika dia tak ada job ke apa ke, dia masih lagi bantu. Itu tentang pelakon dan pelawak Allahyarham Harun Salim Bachir yang diceritakan sendiri oleh anak lelakinya iaitu Daniel Al-Rashid. Nama Daniel menjadi sebutan dalam kalangan netizen selepas beliau memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Batu Tiga Shah Alam menerusi pilihan raya negeri PRN yang berlangsung pada 12 Ogos lalu. Meskipun bapanya bukan dalam kalangan ahli politik, namun Daniel memberitahu arwah bapanya banyak memberi inspirasi dalam perjalanan karier politik yang diceburi sejak 2008. Kata Daniel, Harun tidak pernah menghalangnya menyertai politik, malah sentiasa berpesan kepadanya agar berpegang pada integriti dalam apa juga yang dilakukan. Secara eksklusif, M-Star bertemu dengan Daniel untuk berbual lanjut mengenai Harun dan hala tujunya sebagai Adun Batu Tiga Shah Alam. Sikit pengenalan awal lah, saya membesar dengan arwah sampai 2015 lah ketika dia meninggal dunia. Dia meninggal 2015, saya join politik dalam sekitar tahun 2008 gitu, ketika di kampus. Waktu tu tak ada apa-apa yang obvious lah, sebab kita kampus mungkin jawatan kita dalam parti kecil je, semua kita je support je. Hanya ketika saya ingat sebelum 2008 tu ada mood kepada demonstrasi bersih ni sangat kuat, sangat besar kan. So ada beberapa bersih yang saya pergi, ketika tu arwah ayah telefon. Dia kata kat mana? So bila dia tanya kat mana, saya kata ada ni kat KL ni. Dia kata saya panggil Angah lah, Angah kat KL ni apa tak hadir ni. Pergi demo bila dia tanya macam tu, kat demo ni. Ingat dia nak marah ke apa kan? Okey, tak apa, hati-hati tau. Nanti apa-apa bagi tahu. Sebab dia tinggal di KL, saya tinggal di Shah Alam. Masa tu lah dia dah berkeluarga satu lagi kan. So masa tu dia dah start tahu saya dah involve quite serius lah. Kemudian dia pun tahu saya dulu masuk join PAS. Mungkin banyak perbincangan kami tentang politik ni berlaku ketika dia pegang Presiden Seniman. Sebab masa tu bila dia ni ialah duduk dalam industri, tapi bila masuk dalam seniman ni baru dia rasa duduk dalam organisasi. So ketika tu kami banyak berbincang lah, banyak bersembang macam mana dia nak buat, macam mana kan. Cuma saya tertarik satu idea dia yang dia nak bawa KWSP untuk semua seniman-seniman ni, which is sebelum ni tak ada kan. Semua artis simpanan sendiri, kan tak ada KWSP. So bila dia bawa benda tu, dan saya start bantu dia lah untuk tengok polisi KWSP, apa yang boleh dibuat, macam mana kalau individual bisnes nak buat KWSP. Banyak kita bincang kat situ lah, sebab dia tahu saya involve dengan Kerajaan Negeri Selangor ketika tu. So kami dengan keluarga tak ada apa-apa masalah tentang bincang tentang politik. Dia pun tak ada involve sangat pro kepada mana politik sebab dia dalam dunia industri dia. Tapi saya dengan mak mungkin banyak sikit lah. Dengan mak sebab mak dulu involve dengan UMNO zaman dia muda dulu kan. So kita dalam keluarga ni harmoni je lah bincang politik ni, tak ada apa yang serius pun, even boleh melawak, semua tu okey. Tapi satu yang orang tak tahu tentang arwah ni, dia ni pendiam kat rumah. Karakter dia dekat TV dengan kat rumah ni beza. Kat rumah dia relax, diam, kadang sembang sikit macam tu je. So bila dia tahu saya involve politik ni, saya ingat taklah dia marah pun tidak. Cuma dia sebut hati-hatilah, sebab ketika tu kita join parti pembangkang kan. Beza kalau kita masuk parti kerajaan ketika tu, mungkin dia okey support kan. Saya masih ingat beberapa program PAS ketika tu yang saya terlibat, nak panggil dia datang ke program lah. So orang ni kata, Daniel, cuba tanya ayah je boleh tak datang program ni. Tapi saya tolak sebab saya rasa saya takut dia terkesan dalam industri dia. Sebab datang ke program pembangkang ketika tu kan. So saya kata tak apalah, saya sendiri telan je lah, kata tak apalah bang, ayah tak nak pergi, itulah saya kata gitulah. So benda-benda tu saya masih jagalah. Dan saya faham dunia dia memang kalau ketika tu join politik ni, dia habislah industri ni, jadi tak best kan. So saya pun jaga juga bahagian dia, at the same time dia pun support saya untuk okey, hati-hati, semua gitulah. So YB kan macam tadi YB kata orang kata tu suruh panggil arwah datang untuk hadir dan sebagainya lah kan. So macam YB waktu itu ada tak terasa macam, adakah sebabkan ayahku seorang artis yang dikenali, aku digunakan untuk dalam parti tersebut atau macam mana? Tak juga, sebab saya ketika awal saya masuk politik pun orang tak tahu, sama macam keadaan sekarang ni. Bila saya bertanding ni baru ramai orang tahu kan. So saya pun memang diskret je, diam je kan. Kalau orang tanya
keluarga pun kita cakap je lah, ayah orang biasa semua kerja bisnes ke apa kan, kita tak pernah cakap pun. Cuma lately je sebab ujung-ujung tu ramai artis berhijrah masuk PAS. Masa tu lah kononnya macam okey, cuba tanya ayah dia nak tak join. Tapi sebab saya tahu ayah cari makan kan, ayah industri ni begitu, saya kata tak apalah, jangan panggil. Dan saya pun tidaklah dalam ketika dalam politik pun saya duduk dalam line seni sangat pun tak ada juga. Kita buat kerja politik macam biasalah, hal pilihan raya kita pergi, begitulah. Tak adalah sangat pun, saya pun tidaklah menumpang kepada populariti ayah, sebab tak ada apa-apa nak disandarkan pun. Kita punya politik berbeza dengan industri kan. Kalau ada pun saya bersandar dengan arwah ialah ketika saya bertanding kali ni. Sebelum ni tak ada. Ketika saya bertanding kali ni memang dalam profil saya tu jelas disebut lah. Ini hal strategi lah mungkin lah kan. Dia orang suruh mention juga anak arwah Harun Salim Bachir. Saya kata tak apalah, kita mention je lah. Hal bersandar tu saya maksudkan ialah baru saya boleh rasa bahawa kali ni saya dilihat bersandar kepada dia atas prestasi dia. Sebab dia dulu alhamdulillah saya syukur clean, macam tak adalah isu kontroversi skandal pun tak ada sangat. Dan ketika dia pegang seniman pun perform. So maknanya saya bersandar kepada itu, dan bayangan saya dilihat membayangi dia tu adalah dari sudut pentadbiran dia ketika seniman. Itu je yang saya nampak. Tapi bersandar kepada saya ni pun sama berlakon macam ayah pun tak ada juga kan. Saya pun tak berlakon pun, tak pandai pun. Saya lihat perkara itulah, dan sebenarnya dia bukan bersandar, saya lebih rasa beban. Sebab permulaan saya hari ni sebagai YB, saya dah perlu mula jaga nama baik keluarga. Sebab bila dikenali sebagai keluarga anak arwah ni, saya nampak bebannya lebih besar. Saya perlu buat betul-betul, jangan buat pelik-pelik kan. Sebab saya bersandar nama arwah tu saya perlu jaga, termasuk dengan nama ahli keluarga yang adalah mak saya. Dan mak saya pun sentiasa pesan lah, jaga nama baik keluarga. Nama arwah ayah itu masih disebut-sebut, so hati-hati. Itu ialah beban juga kepada saya lah. Paling tidak pun setiap langkah, setiap tutur kata saya kena berhati-hatilah. Ya, saya nampak satu segmen yang arwah nampak yang orang lain tak nampak. Saya tak tahulah, mungkin Presiden Seliman sebelum tu ataupun selepas tu, tapi arwah ni dia satu benda yang dia fikir tentang orang berbanding dengan fikir pasal diri sendiri. So mungkin itu antara benda yang saya rasa saya nak fikir macam mana dia fikir. Memikirkan tentang tiba-tiba mana nak jadi seniman, fikir tentang KWSP ahli seniman. Saya kata wow, ni something kan, sebab sebelum ni tak pernah ada idea tu. So saya nampak benda begitulah. Bila saya berada sebagai adun, mungkin saya dah mula kena fikir tentang orang lain, instead of fikir pasal diri sendiri ataupun kawan-kawan kita. So memikirkan tentang orang lain ni maksudnya orang dah cukup makan ke belum, orang ada masalah perumahan ke, orang ada masalah jalan ke. Saya mula kena fikir kat arah situ, dan mungkin one step ahead lah. Macam mana arwah fikir tentang KWSP tu ialah one step ahead, benda yang orang lain tak fikir. So saya mungkin kena bawa perkara seperti itulah. Itu saya nampak pemikiran dia ke hadapan sikit ketika dia pegang seniman tu, walaupun term tak habis penuh kan. Dia tak habis penuh ni sebab satu faktor kesihatan juga, sebab dia pun dia kata stres lah, saya banyak bincang dengan dia pasal benda tu lah. Dia kata susah lah Ngah ni buat ni, macam mana nak buat ni, so kita just sembang-sembang je lah kan. Tapi end up last sekali dia kata tak apalah, lepaskan jugalah. Sebab mungkin saya rasa pengalaman dia berada dalam organisasi ni tak banyak. Sebelum ni hanya buat job je kan, pergi industri je, tiba-tiba pegang satu jawatan yang besar, dan tanggungjawab yang idea dia nak bawa pun heavy, berat. So mungkin dia susah sikit lah ketika dan kesihatan dia lah. Dia pun ada asma yang agak serius juga. So macam Habib sendiri lah, bila meluangkan masa dengan arwah bapa, ada tak macam momen yang diingati ataupun pesanan berkaitan ialah pemimpin, menjadi seorang leader daripada arwah sendiri untuk YB? Sifat dia di rumah ni pendiam, dia tak banyak bercakap, tunjukkan dengan kata-kata, dia banyak tunjukkan dengan perbuatan dia. So satu yang biasa kalau saya keluar dengan dia dan dia ada kawan-kawan semua ni, ialah most probably mungkin sebab dia paling senior, dia akan belanja makan lah. Tapi the way dia belanja makan tu bukan sebab dia nak tunjuk dia ada duit, tapi nak tunjukkan bahawa dia ni jaga orang. Benda tu yang saya nampak dia ada pada dia yang kita ada pada ramai orang lah. Dan kami pun dalam keluarga pun bila jelah sambil saya waktu tu belajar ke apa semua tu, memang banyak bantu. Dan dia tak reluctant lah, walaupun saya tahu ketika dia tak ada job ke apa ke, dia masih lagi bantu. Selain pada saya bergantung pada mak saya yang memang of course membesarkan saya daripada kecil, sebab mak dan ayah bercerai lama. Arwah ayah dia sometimes dia cari masa jugalah untuk jumpa kita jugalah.
Saya berharap kalau sekiranya ialah term ni sedang berjalan lah, jadi YB ni, saya just harap kalau ada sokongan daripada seluruh masyarakat lah, sebab pembangunan ataupun idea baru nak dibuat ni, dia tak boleh datang daripada saya seorang, dia kena datang daripada suara penduduk dan demand permintaan itu. So saya insyaAllah beberapa program awal yang saya akan buat ialah kita akan buat dialog, kita akan buat town hall untuk saya dengar dulu apa benda yang nak dibuat. Walaupun kita tu pun tahu, sebab saya pun dengan Jabat Parlimen Shah Alam dah lama, dengan Babi Roziah Adun Batu Tiga yang sebelum ni pun saya dah lama intact dengan dia. Tapi instead of saya bergantung pada rekod lama, baik saya berjumpa dan bertemu dengan masyarakat, apa yang mereka mahukan sebenarnya. Dan ialah kalau dia sebut tentang semuanya perkara tentang aduan-aduan, saya rasa benda tu saya boleh lorongkan kepada majlis, kepada pihak jabat tanah, pihak daerah tu. Tapi yang saya nak bawa ni ialah apa sebenarnya keperluan semasa orang tempatan. Sebab itu yang kita nak bawa dan kita nak angkat, sebab ada benda yang sifat dia peringkat 2 ni kita boleh selesai, tapi ada benda yang perlu one step ahead, kena pergi masuk dewan, kena masuk ke parlimen, benda melibatkan harga barang, kos sara hidup, semua tu benda yang besar yang saya perlukan maklumat dan input tu lah. Dan mungkin ketika arwah pegang seniman tu, saya nampak mungkin connection lah, kelebihan dia adalah connection. Waktu dia pegang, memang dia pun sebut nak buat KWSP ni, okay, Papa ada contact dengan orang ni ada dengan orang ni. So the same way saya rasa benda yang sama kena buat. So Alhamdulillah saya ni ada rangkaian yang agak baik, agensi kerajaan negeri dengan agensi kerajaan pusat ni. So itu jalan yang saya akan pilih jugalah, sebab membawa satu idea ni dia kena ada orang ramai juga support. Agensi pun kena support. Kalau kita seorang-seorang beria sangat pun tak jadi apa juga. So hopefully lah dengan adanya kerjasama yang baik daripada masyarakat, tidak mengambil kira fahaman politik, saya nampak kita Batu Tiga boleh pergi lebih jauh lah.